Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Rais daripada program Lemak Tu Lean. Kepada semua rakyat Malaysia, tak kira sama ada korang lelaki ataupun perempuan, untuk raya pada tahun ini, sekiranya anda berazam untuk pakai baju yang lagi kecil daripada saiz XL ataupun L, nak tukar kepada saiz M atau saiz S, ataupun korang nak beraya dengan perut yang flat, dah tak ada boroi, korang nak kecilkan korang punya pinggang, korang nak ada jawline, okey, korang nak beraya dengan berat badan yang lagi rendah, ataupun korang sekadar teringin nak pakai baju yang slim fit, jom sertai program Lemak Tu Lean Ramadan Edition. Yes, dengan metod Lemak Tu Lean, sempat je kalau korang nak kuruskan korang punya badan, korang nak buang lemak, korang nak hilangkan boroi dengan masa yang paling singkat. Alhamdulillah dah terbukti pun, sebab kita pernah ada lebih daripada 2,000 orang peserta yang pernah join. Yang paling best sekali sebab ini adalah metod yang paling murah. Korang tak perlu pergi gym, korang tak perlu beli apa-apa alat senaman, semuanya korang buat daripada rumah saja. Dan korang juga tak perlu beli apa-apa produk suplemen ataupun beli apa-apa produk untuk menguruskan badan. Untuk Lemak Tu Lean Ramadan Edition, kita hanya ada 3 batch sahaja. So terhad, korang boleh klik link dekat bawah untuk info dan daftar. Jadi tunggu apa lagi? Dapatkan berat badan dan bentuk badan idaman korang untuk hari raya nanti. Jangan terlepas guys. Come on. Banyak lelaki yang tanya. Saya rasa memang dah boleh expect dah. Okey. Telur sengit sebelah. Okey, sekarang ni kita masuk ke dalam segmen yang ditunggu-tunggu ramai lah, especially yang berminat nak masuk tentera dan juga nak jadi pilot, fighter pilot ke, transport pilot ke, semualah pilot dalam tentera lah. Pilot civilian pun boleh juga, dia lebih kurang je. Okey, nak tanya ma'am, ini soalan yang paling famous yang saya selalu dapat. Kenapa flat-foot tak boleh masuk tentera? Specifically tak boleh masuk tentera lah. Kenapa ma'am? Ini sebenarnya dari sejarah zaman-zaman dulu punya askar lagi lah. They found out that dengan flat-foot ni ada banyak komplikasi afterwards. Flat-foot, nombor satu, susah nak kawat. Kawat, dia punya stance dia tu lain. Itu nombor satu. Nombor dua, dia boleh menyebabkan simptom sakit kaki, sakit tulang belakang, kalau tak dirawat dengan betul lah. Kalau dengan flat foot tu dia jalan tak betul, dia boleh menyebabkan sakit-sakit tu lah. So essentially bila kita nak masuk askar, nak diambil jadi pilot pun, kita nak dia masuk fit, because we don't want that kalau ada pre-existing sakit yang memang dah ada sebelum ni, dia akan menyebabkan jadi komplikasi masa dalam servis. So dia akan merisikokan diri dia kalau nak loitering semua. Sebab sekarang risikonya askar is not about you dah kan, it's about you and your troops. Betul. So kita nak avoid that. So kalau flat foot ni, cara nak check dia macam mana ma'am? You berdiri memang tak nampak pula lah. Diri memang di flat. Dia memang sepatutnya kaki tu kan dia ada arch dia kan. Kalau kita diri, dia sepatutnya kita punya arch tu ada, tapi dia punya memang flat betul. So far dia setengah military, dia terima kalau dia asymptomatic, maknanya tak ada menyebabkan simptom. Tak ada simptom lah, tak ada sakit belakang, tak ada sakit kaki. Tapi secara puratanya flat foot tak terima lah. Ada tak rawatan ma'am untuk flat foot? Ada. Itu kena jumpa podiatrist, jumpa orthopedics. Adalah rawatan yang saya tak maklum lah. Dia bukan jenis rawatan pergi urut kampung apa? Boleh ke kot? Saya tak tahu, kalau ada mungkin ada lah kot. Tapi saya diajar adalah pergi jumpa doktor pakar tulang lah. Okay. So dia tulang lah sebenarnya. Dia ligament dia. Ligament sekali dengan tulang lah. Sepatutnya dia hold up your arch tu. Okey, kalau dari segi penyakit kulit, ramai yang tanya saya, dulu dia apply nak masuk tentera, ada parut kena reject, ada panau kena reject, ada jerawat pun kena reject. Sebab apa ma'am?
komplikasi takut dia tak deployable. Oh, ada jerawat tak boleh pakai mask, tak boleh fly. Contohlah kan. Satu lagi disebabkan kan jerawat tu untuk simple jerawat boleh okey lah kan. Tapi kalau jerawat yang penuh tu takut jadi infection pula. Buatnya you kena masuk hutan 3 bulan. Dah nak kena makan antibiotics lah. So selalunya sakit-sakit kulit ni kita elak lah memang. Including parut, ma'am? Parut tak? Okey, parut tu mungkin dia tengok position parut tu yang kita tahu, kau pernah ada surgery dulu ni boleh jadi parut tu. I don't think parut yang superficial tu datangkan masalah lah. Kalau macam setakat parut yang jatuh basikal tu boleh lah. Tak ada masalah. Ni mungkin dia tengok mungkin parut-parut surgery lah tu saya rasa. Soalan yang seterusnya ni, yang ni banyak lelaki yang tanya. Saya rasa memang dah boleh expect dah. Okey. Telur sengit sebelah. Kenapa? Okey, mula-mula ma'am yang dorang check masa interview pegang kena batuk tu, itu untuk check apa, ma'am? Itu kita nak tengok, okey, satu adalah dua ada ke tak? Okey. Satu lagi ada hernia ke tak? Hernia ada yang usus boleh turun dekat telur tu kan? So nak tengok, sebab kalau kita batuk tu dia akan kembung. Okey. So nak tengok ada tak kembung tu. So, okay lah. Kalau ada kembung tu okey lah. Kalau dia keluar, usus tu makin keluar, makna ada hernia, tak boleh lah. So kalau ada hernia memang dia tak boleh masuk lah. Kalau sengit sebelah? Sengit sebelah, kecil sebelah pun kita kena check dulu. Kadang-kadang dia macam bentuk je nampak tak sama, tapi sebenarnya telur dalam tu, dia punya testicle okey, normal size, so okey. Tapi yang bahaya adalah kalau sebelah tak ada. Kalau ada sebelah je tak boleh? Tak boleh. Itu memang kita not only kata tak fit, kita kata refer ke surgery terus. Undescended testis sangat bahaya sebab yang telur tak turun tu boleh menyebabkan kanser. So jangan tanya aku dah lepas ni. Aku bagi doktor jawab. Bukan aku jawab dah. So yang ada masalah testikel lah, kita bagi yang sopan sikit lah. Yang ada testikel punya masalah tak boleh. So korang pun dah tahu kenapa digenggam dan kena batuk apa semua tu. Jangan tanya aku. Tanya benda sama je korang ni. Okey, seterusnya ma'am. Okey, kalau ada accident, kalau ada patah tulang, macam saya sendiri, saya pernah patah tangan. Tapi saya masih berjaya untuk join tentera lah. Tapi saya punya injury tu lebih kurang 6 years back sebelum saya masuk interview. So apa yang tak melayakkan orang yang ada injury lama ni, yang tak melayakkan dia untuk masuk tentera? Okey, kita tengok few things kalau pernah patah, pernah ada accident ni. Symmetrical ke tak patah tangan, saya cakap patah tangan. So kita tengok sama ada function dia well preserved ke tak, boleh buat sama macam tangan sebelah ke tak, dan dia tak sengit sebelah. Dia tak menyebab, dia tak sengit sangat. Sengit tu macam mana, ma'am? Sengit? Kalau ma'am boleh tunjuk, sengit dia okey, kalau ini paling senang kalau kita nak tengok kan, kalau tangan is ni. Nampak sengit ke tak? Ni tengok bukan sengit, tengok kat belakang. Dia sengit macam tu tak? Tak, antara je lah, lain doktor lain cara dia. Kaki dia pun kita boleh tengok, kalau kaki kita tengok pinggul dia ada sengit tak? So kita tahu kat situ dia tak samalah. So kalau yang macam ada ACL apa semua tu? ACL kita tengok dia punya strength pula lepas tu. Kita suruh adalah strength assessment. Kalau okey. Satu lagi ma'am, kalau kaki terbuka, yes, boleh masuk tentera? Tengok severity. Sama macam scoliosis juga. Scoliosis, tapi itu dalam military, civil aviation. Kita tengok dia punya degree of dia punya curvature. Secara purata kalau ada curvature je sengit memang tak masuk lah. Tapi ada degree sebenarnya kalau kita boleh kira betul-betul. Kalau minimum boleh masuk. Yang ada kena-mengena dengan masalah mental, bipolar, anxiety, OCD, boleh tak ma'am masuk tentera? Saya lah, kalau saya dulu zaman yang saya masih dalam tentera, kalau pernah ada history, kita avoid untuk masuk military lah. Because we have to understand, nak jadi military ni kita kena pegang pistol, kita involve dengan machinery ni, sangat risiko. Kalau fikirkan sekarang dah stable, pernah tak stable, sekarang dah stable, lepas ni macam mana pula? We are not sure.
Tapi kalau masuk normal, lepas tu jadi that's lain cerita lah. Itu lain cerita. Tapi with history, selalunya kita avoid. Kita cakap, sorry, tak boleh. So ada Itu saya punya zaman dulu. Saya tak sure sekarang macam mana. Mungkin terima. Tapi I think to be safe dalam military memang kita avoid lah. So siapa yang pernah ada history ni, walaupun dia baik, still ada possibility untuk jadi balik lah. Sebab military punya training kan is an stressful event, kita panggil. So that could trigger the episodes lah. Seterusnya, gigi. Kalau pakai braces, kalau pakai gigi palsu, gigi sengit, ada yang tak ada gigi, boleh tak masuk tentera? Yang saya tahu cavities dengan caries di banyak kena tolak. Kalau banyak lubang, banyak cavities tu kan. Gigi palsu, saya tak sure lah, itu nak kena tanya geng doktor gigi lah. Doktor gigi lah. Yang saya tahu cavities macam untuk pilot, cavities, caries tak boleh. Unfit sebenarnya. Mata. Mata ni mata jatuh ke hati. penting ni. Mata memang kena perfect eyesight kalau nak masuk tentera. Tak seperti okey. Mata kita check 6/6. Apa maksud 6/6? Adalah orang biasa boleh tengok 6 feet ataupun 6 meters. Kita pun boleh tengok 6 meters. Okay? So kalau dia 6:30, apa maksud dia? Orang lain boleh tengok 30 feet ke belakang, tapi kita kena tengok ke depan. Tu maksud dia rabun lah. Rabun jauh lah itu kan. So boleh ke tak kalau siapa ada rabun untuk masuk military, ada degree dia. Ada 6 over berapa, saya tak ingat lah sebab benda tu very detail kan. Dia ada 6/6 of course, itu kira perfect lah, boleh masuk. Dia ada lepas tu ada 6/12, ada berapa-berapa tu yang masih boleh terima. Tapi yang macam 6/30 tu tak boleh lah, itu dah terlalu jauh. Kalau untuk pilot, of course masa tapi pilot sekarang pun dah ada leniency dah, boleh, masih boleh. Dan tapi dia punya certificate tu akan jadi A2. Yes. A2 with spectacle, with glasses. Tapi itu ada syarat-syarat lain pula lah. Sebab zaman saya dulu tak boleh langsung pakai spek. Boleh, sekarang boleh dah pakai spek. Sekarang boleh. Sekarang boleh. Tapi kalau saya silap, please correct me. Saya rasa boleh dah sekarang ni. And boleh ke tak buat lasik lepas tu fly? Boleh. Boleh. At least you have to do 6 months before you nak masuk flying school. Kalau silau ataupun rabun sebelah, rabun sebelah, okey, dia ada degree juga. Rabun sebelah tak rabun sebelah, tapi kita tengok dia punya beza tu terlalu banyak ke tak. Kalau beza dia sikit tak apa. Kalau dia terlalu tinggi, kita panggil anismetropia, aku tak silap. Itu tak boleh lah. Sebab kita, kalau untuk pilot lah, kenapa this is very important, kita tak nak dia ada lapse of judgment masa nak landing atau take off. Dia punya judgment betul. Itu tak boleh lah. Seterusnya, asma resdung. Asma selalu tak lah kan. Selalunya kalau ada history of asma tu kita tak ambil lah. Tak ambil lah. Tak boleh lah. Kalau resdung? Resdung tengok severity dia. Kalau yang jenis datang jumpa doktor pun kau pun tak boleh lah. Kalau thalassemia sebab saya punya squad, dia ada history of thalassemia dan masih lagi ada, tapi masa dia nak masuk askar tu lepas lah. Tapi bila dia fly, dia grounded. Right, faham. Thalassemia ni dia ada beberapa degree. Yang paling teruk adalah thalassemia major lah, sebab untuk dapat sakit thalassemia ni 4 baka kena affected. Empat baka lah kita panggil kan. So kalau satu baka je yang ada that gene, kita panggil carrier je. So carrier, thalassemia carrier tak ada masalah selalunya. Dia tak ada simptom dan selalunya dia punya hemoglobin pun normal. Ini yang selalunya kalau orang nak kahwin, kalau you memang tahu you ada thalassemia, you check you punya boyfriend or girlfriend ada ke tak. Sebab kita takut bila kahwin antara dua ni dapat anak yang ada major. Kalau yang dua ni pun carrier tapi boleh jadi ada simptom tak ada simptom. Nombor 3, ini thalassemia minor. Ini dah tak ada simptom. Selalu kalau dua ni tak boleh jadi pilot lah. So maybe your friend tu yang memang mungkin ada dua je affected. So itu masa mula-mula kadang-kadang tak ada lagi, tak nampak. Tapi when you put in stressful punya environment, hypoxia, the high altitude, dia dapat simptom tu. Untuk nak jadi seorang fighter pilot,
kita tahu fighter pilot memang banyak main dengan G. Okey. Apa orang kata dari segi dia punya fitness dia lah, apa yang dia kena ada? Okey. Untuk adik-adik yang bercadang nak jadi fighter pilot, you have to be fit. Okay, but try to avoid long distance running, okay, marathon, sebab benefit dia bagus, dia akan stable your heart rate, dia akan lower your heart rate, tapi dia akan menyebabkan adik-adik susah kalau jadi fighter pilot, senang jilok, senang pingsan. So habis tu dah buat apa? So, you just buat short distance running, 5K should be okay, and banyakkan bulking, banyakkan muscle mass, so that you can buat the AJSM tu kan. Bagus. So mana kata kalau ada heart rate yang sangat fit, dia tak sesuai jadi fighter pilot lah. Because we have few cases sebenarnya sangat fit, dia lean, I think fat percent zero kot dia kot. Dia memang running, kita tahu dia sangat-sangat fit, tapi bila kita put dia dalam centrifuge, yang kita buat selection masa student, masa kipar tu, dia jilok, masuk sikit je jilok, masuk sikit je jilok, sebab heart dia terlalu stable. Yang sepatutnya masa tu kita nak dia punya heart rate laju, dia still lagi rate kasih sayang kita panggil, sebab dia sangat stable. So pump darah tak banyak pump untuk supply darah ke otak. So yang dia jilok tu berapa G masa tu? I think rendah kot, 3-4G dah jilok. 3-4G jilok. Teruk ni. 3-4G dah jilok. Okey. Satu benda yang baru juga untuk aku sendiri, sebab korang pun tahu aku runner, tapi dah lepas dah berhenti tentera lah. So it's not good for orang kata untuk G yang tinggi lah. Tapi kalau bukan aircraft, macam roller coaster lah, apa semua yang kita main dekat theme park tu, ada tak yang boleh orang kata boleh jilok? Boleh. Banyak video kita tengok kan, dia naik apa benda semua tu, tiba-tiba boleh. and then bangun balik, itu jilok lah tu. Jilok. So, jilok dia tak sedar. Kadang-kadang orang tu tak sedar dia jilok sebenarnya. Orang sebelah tu gelak, kena gelak kan. Sebab dia few second je kan jilok kan. Korang kalau rasa-rasa nak pergi main roller coaster lah, okey lah, maybe siapa yang nak jadi fighter pilot, sebab korang pun tahu kena banyak orang kata makan G lah. Pergi training dulu, pergi roller coaster. Betul lah. Kan? Get advice. Yes, you should go. Lepas naik ni, okey, kalau tak pun tapi kalau kita punya Pulse G tu civilian boleh ke datang? Tak boleh. Tak boleh kan? Tak suka-suka hati yang datang tak boleh. Tak boleh. So boleh lah korang pergi dekat timpak-timpak sambil legun ke benda, pergi main roller coaster. Kalau pitam tak layak jadi pilot. Okey, macam civilian pilot boleh kot. Civilian pilot boleh lah. Boleh Ini untuk fighter pilot lah. So ingat, kalau korang nak badan korang tahan G yang tinggi, korang kena bulk. Korang kena kuat muscle, sini besar, sini besar. Aku tak boleh lah, sebab aku lean. Lean dia tak boleh. Helikopter pilot pun kena kuat. Sebabkan dia. Okay, so itu je rasanya soalan-soalan yang korang nak tanya. Okay, mostly memang ma'am dah jawab. Okay, diharapkan korang puas hatilah. Tapi sekiranya ada lagi soalan, ada lagi keraguan, ada anything yang korang nak tanya, korang boleh tulis dekat ruangan komen dekat bawah. Okey, jangan lupa untuk share video ni. Memang banyak information gila yang korang boleh dapat. Ni sebab kalau selama ni aku yang bukan doktor ni yang jawab untuk korang. Ini memang doktor sendiri yang jawab. Dan jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa tekan butang subscribe, dan juga tekan butang loceng untuk notification video-video kita yang lepas ni. Okey, untuk yang nak info lagi pasal Airfly Aero Health ni, okey, nak info, nak tahu maybe yang pilot-pilot MAS ke, pilot Air Asia ke, sorry aku sebut nama company, siapa yang nak info lagi, boleh nanti tengok dekat description. Aku akan letak link IG, Facebook dan nombor phone. Nombor phone tak boleh lah. Tak boleh. Nombor phone tak boleh. Mem kita ni dah ada suami, which is aku punya instructor dulu. Jangan buat main. Aku kena belasah. Okay, so boleh korang boleh tengoklah dekat diorang punya IG dan Facebook semua. Okay, so kita jumpa lagi next time. Okay, jaga SOP. COVID tak habis lagi. Kita nak raya, so make sure kes turun.
baru boleh raya. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.